kita bersolat di masjid atau surau, lepas solat mereka berzikir ramai-ramai, berdoa, boleh atau tidak? Saya tidak akan angkat tangan pun bersama mereka. Adakah saya dikira sombong? Tak tahu. Lah soalan. Dah. Dia sombong mana saya kenal dah. Macam ni. Saya tengok siapa, saya sebut baru ni dalam di mana di IQ saya jawab soalan ni. Saya tengok ada siapa ustaz mana lebut dalam TV kata dalam hadis Nabi kata siapa yang tak berdoa bersama ramai-ramai bersama dengan imam maka dia tu orang sombong, munafik apa semua. Pertama, tak ada hadis yang macam tu. Wallahi. Kalau ada, tentulah ulama jadikan doa bersama dengan imam menjadi wajib. Tengok Imam Syafi'i kata apa dalam kitab dia bila dia bahas benda ni. Imam Syafi'i dia petik hadis Ummu Salamah kata Nabi selepas daripada salat makatha qalilan, dia duduk sekejap. Ibnu Syihab kata aku berpendapat Nabi duduk sekejap kerana Nabi nak bagi orang perempuan bangun dulu supaya tak bercampur dengan orang lelaki. Kemudian Imam Syafi'i sebut riwayat Ibnu Abbas, kana raf'us saud ba'da insiraf an-nas min as-salah fi ahdi Rasulillah. Adapun angkat suara selepas daripada solat tu berlaku pada zaman Nabi dengan takbir dan tan. Imam Syafi'i rumus. Kata Imam Syafi'i, wa akhtarul imali lil imam wal ma'mum an yukhfiya bidzikr. Aku pilih untuk imam dan makmum supaya mereka itu mendiamkan zikir, yukhfiya dzikr, untuk mereka itu memperlahankan zikir, kecuali jika imam mau an yuta'allama min, untuk orang belajar daripada dia. Fa idza tu'allima min fasir, maka apabila orang telah belajar daripada dia maka dia perlahankan. Kemudian Imam Syafi'i kata Nabi SAW tu selepas daripada semayang, kadang-kala dia duduk sekejap berzikir, kadang-kadang dia tidak berzikir, dia terus bangun, kadang-kadang dia tunggu sekejap bagi orang perempuan pergi, macam-macam benda dia buat. Dia kata kadang-kadang dia kuatkan zikir kerana dia mau orang belajar. Kalau kamu bertanya aku, kata Imam Syafi'i, seperti apa? Nescaya aku jawab, kata Imam Syafi'i, seperti mana dia pernah semayang di atas mimbar. Dalam riwayat hadis Nabi pernah semayang atas mimbar. Kenapa dia semayang atas mimbar, kata Imam Syafi'i? Kerana dia mau makmum di belakang tengok macam mana cara dia semayang, kerana orang belakang tak nampak. Bila dia nak sujud, dia tunduk, dia unuk ke belakang. Masa dia nak rokok, dia rokok atas mimbar. Dalam hayat dia bukan duduk semayang atas mimbar, tapi dia semayang atas mimbar bila time dia nak bagi orang belajar. Demikian kata Imam Syafi'i, imam mengangkat suara dia apabila dia nak bagi makmum belajar. Apabila mereka telah belajar, dia tak perlu angkatkan suara, seperti mana Nabi dia katakan. Maka dengan itu aku suka, maka makmum, orang yang semayang, selepas semayang boleh pergi terus, ataupun boleh tunggu sebentar. Dia boleh pergi selepas daripada imam bagi salam, kata Imam Syafi'i, ataupun tunggu sebentar bersama imam. Jika dia tunggu sebentar sehingga imam pergi, itu lebih aku sukai. Itu kata Imam Syafi'i. Dalam kitab ada Itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab Syafi'i. Ini bukan Syafi'i lain ni. Syafi'i yang Syafi'i ada pahabang, kita pun tak tahu Syafi'i ni yang mana satu. Ini teks Imam Syafi'i. So itu teks dia. Jadi kalau siapa nak duduk lah. Nak kata orang bangkit telah jadi setan, jadi apa, dia kata tak doa. Bukan tak doa, setengah orang dangkal pengetahuan dia. Solat maksud apa? Solat maksud doa. Masa kita sujud doa, dia kata mana doa, saya tak erti bahasa Arab. Hang punya masalah jangan omai kat orang. Pertama, manusia boleh doa lah dalam bahasa yang dia erti. Kemudian
selepas manusia bagi salam, bagi tasyahud. Tasyahud ni tuan-tuan panggil tahiyat kan? Tahiyat kan? Tahiyat. Tasyahud ataupun tahiyat, kita disuruh berdoa. Nabi kata summa du'u ma badalah, dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat An-Nasa'i. Kemudian dia doa lah apa yang dia mau. Dan sebagian riwayat summa yatakhayyaru minal kalami ma sya', kemudian dia pilih lah apa yang dia nak doa. Kemudian dia bagi salam. Doa yang mustajab, doa selepas daripada tahiyat sebelum memberi salam. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia berpendapat hatta salatul istikharah, dia berpendapat doa istikharah itu diletak selepas tasyahud sebelum beri salam. Itu pendapat yang dia bagi. Kalau kita nak letak lepas tu pun tak apalah, ada dua qaul dalam masalah tu. Tapi ertinya janganlah bila tengok orang tu bangkit nak pergi kerja, tengok tak doa langsung. Mana hang tahu? Hang doa. Tadi saya doa dengan Tok Imam, Tok Imam doa apa? Mana saya tahu, tanya dia. Jadi dia kata kat orang, dia pun tak tahu. Siapa nak doa, doalah. Janganlah berkelahi lah masalah ni. Tetapi jika ditanya kita, ada tak mana-mana riwayat yang menunjukkan Nabi selepas semayang, Nabi semayang sehari 5 kali, sepanjang umur dia semayang dipardukan, ada tak Nabi doa bersama dengan imam makmum ramai-ramai selepas solat fardu? Dalam mana-mana riwayat yang sahih? Jawapannya tak ada. Oh, kami nak buat juga, ikut hang lah. Tapi hang tanya ada riwayat ke tak? Tak lah. Hang nak buat juga, terpulang lah. Jadi sahabat tak doa lah, mereka doa lah. Nabi ajak mereka doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia doa lepas semayang, duburus salah. Dan doa bukan semesti angkat tangan. Kadang-kadang Nabi angkat, kadang-kadang Nabi tak angkat. Orang kata mana boleh doa tak angkat tangan? Ada. Kita doa macam sujud, mana angkat tangan? Takkan tinggal macam tu. Cuba fikir anda. Doa masa khutbah tidak angkat tangan. Khatib bila dia nak doa masa khutbah, dia tak angkat tangan. Sahabat tengok pada zaman Bani Umayyah, mereka angkat tangan. Qabbahallahu tilka yadain. Allah Ta'ala huduhkan tangan itu. Ini dalam riwayat Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah syarah hadis ini kata bahawasanya maka mazhab Syafi'i dan mereka yang bersama dengannya menyatakan khatib tak angkat tangan masa doa. Tok khatib hak zaman dulu dia tak angkat tangan. Betul. Hak zaman lah. Sebenarnya hak dulu lebih pandai ke Syafi'i pada sekarang. Sebenarnya dia berkata ni tak angkat. Ada qaul angkat dalam mazhab Malik, tapi sebenarnya tak angkat. Habis itu tak doa lah. Sebab saya kata senang orang diingat semua mesti angkat tangan. Kita nak doa makan, tak angkat tangan. Senang orang dia buat doa. Pasal kita kadang-kadang kita terpengaruh dengan filem kan, TV. Sebahagian orang agama lain dia tak makanan, keliling dia doa, dia angkat tangan. Sebenarnya Nabi doa, tapi bukan setiap kali Nabi angkat tangan, tak. Doa lah. Maka doa. Kita nak masuk tandas, kita baca, kita isti'adzah. A'udzubillah minal khubsi wal khabath. Tak payah kita angkat tangan depan tu bukan Kaabah. Sehingga orang menghadap ke tandas pergi doa. Doa. Jadi ada tempat Nabi angkat, ada tempat yang, tapi bila doa penting, personal, masalah, Nabi angkat. Tentu ada masalah anak, masalah apa, lepas semayang serius, angkat tangan, doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita sekalian.